Astaghfirullah azim wa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa la tuqil wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير وافتح علينا وفتح عارف الناجح في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعيذك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهرين سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atur syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat dan rahmah. Salawat dan salam ke atas junjungan kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan seluruh ahli keluarganya. Moga-moga kita kesemuanya mendapat keampunan dan keberkatannya. Jadi saya rasa malam ni saya tak buka kitab tu kot. Boleh? Alang-alang apa sementara bulan Rabiul Awal ni, Rabiul Anwar, kita dengar sedikit. Biarpun mungkin dah buat ke, ustaz lain dah cerita ke tentang Nabi kita Muhammad, kita cuba ulang balik sirah-sirah pengenalan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk kita mempromosikan dan memperkenalkan Nabi kepada kita, kepada ahli keluarga kita, kepada zuriat anak-anak kita. Moga-moga mereka membesar dalam mengenal dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bawa lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Jabir radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birra'bi masirata syahri wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأهلت للغنائم ولم تهل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala, "A'titu khamsan." Aku diberi 5 perkara, dianugerahkan oleh Allah Taala khamsan 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang sama sekali 5 perkara ini tidak pernah diberi oleh Allah Ta'ala ke nabi-nabi sebelumku. Pertama, nusirtu birru'bi masiratah syahri. Aku diberi anugerah oleh Allah Ta'ala pertolongan birru'bi, dengan perasaan takut oleh musuh-musuh aku terhadap diriku. Masiratah syahri, sebulan awal. Yang kedua, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dijadikan untukku muka bumi ini masjidan, sebagai tempat sujud, wa tahuran, dan suci. Bila mana ada di kalangan umatku mendapati waktu salat dan dia nak salat, falyusalli, salatlah kat mana-mana dia nak. Yang ketiga, wa uhillat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagi aku harta ghanimah yang mana sama sekali tidak pernah dihalalkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Wa utitu syafa'ah, yang keempat, aku diberi oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat. Dan yang kelima, wa kana nabi qabli, wa kana nabi, dan bahawasanya adalah nabi-nabi itu diutuskan, dibangkitkan untuk kaum dia secara khusus. Wa bu'ithtu ilan nas, dan dibangkitkan, diutuskan aku ke seluruh manusia alam jagat raya ini. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tentang keistimewaan, kelebihan, kepoweran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari, sahabat Nabi yang begitu agung, yang begitu hebat, yang selalu menghampiri dan mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenali juga sebagai sahabat mukatsirin, sahabat yang banyak di dalam meriwayatkan hadis. Telah meriwayatkan sebanyak 1540 hadis. Orang yang sangat mencintai Nabi dan perjuangan Nabi. Panjang umurnya sehingga 94 tahun. Dan dialah sahabat yang terakhir mati di kota Madinah pada tahun 73 atau 74 Hijrah. Dan dia juga di antara sahabat-sahabat yang menyaksikan
mukjizat Nabi depan mata dia, berlakunya mukjizat Nabi. Apa contoh mukjizat Nabi yang berlaku dekat dia? Dia ni orang susah, adik-adik ramai, anak sulung seorang je perempuan. Abah dia meninggal dah waktu perang Uhud. Jadi Nabi tanya kat dia, mudah nikah ke Jabir? Dah ya Rasulullah. Dengan janda ke anak dara? Jadi dia cakap, kita kahwin dengan janda ya Rasulullah. Loh, dengan janda kau buat apa tak dengan anak dara? Dah Rasulullah, anak kita, adik-adik kita ramai kan, adik-adik ramai. Jadi kalau kahwin dengan janda tu, dia pandailah nak uruskan adik-adik dia kan. Rasulullah cakap, bijaklah kamu tu kan. Rasulullah tanya khabar ke sahabat-sahabat. Rasulullah nak tahu cerita, nak tahu perkhabaran Jabir. Rasulullah tanya khabar. Ada satu hari Zainal Jabir berhutang, tak tahulah hutang apa kan. Mungkinlah sewa rumah ke apa, kau nak cakap ambil loan kereta tak juga, mungkin unta aku, wallahualam. Jadi tokey ambil lah contoh sewa rumah, hutang rumah. Sewa rumah, tuan rumah pun datang kutip hutang. Kutip hutang, cakap dia tak ada beti lagi nak bayar, tak cukup duit lagi nak bayar dah, macam mana. Dia pun ngadu kat Rasulullah. Rasulullah pun jumpa owner hutang tu, tuan rumah. Macam inilah, nanti Jabir bayarlah kan. Tak boleh nak sekarang enggak. Rasulullah pun jadi penjamin grantor kepada Jabir. Tak apalah, aku jadi grantor. Dipendekkan cerita, Rasulullah tanya, Jabir, kau ada kebun kurma? Ada kan. Bawa mari kurma-kurma engkau tu, susun ikut grade masing-masing, ikut jenis masing-masing kan. Tak banyak pun kurma dia, mungkin 10 bakul ke 20 bakul. Lalu dia bawa mari ke sini, dia pun susun kurma dia, bawa mari jumpa Rasulullah. Rasulullah datang, Rasulullah baca doa, pegang kurma tadi. Kurma yang hanya sedikit tadi dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah lepas tu suruh Jabir pergi jual kurma ni, dapat duit bayar hutang. Kurma yang sedikit tadi selepas dibacakan doa oleh Rasulullah, Sayyidina Jabir angkat pergi jual, tak berkurang sedikit pun kurma tadi kan. Boleh bayar semua hutang dia dan boleh nanggung lagi kehidupan dia di masa akan datang, berkat mukjizat Nabi. Bukan tu sahaja yang biasa kita dengar, kisah waktu sahabat-sahabat sedang gali parit Khandaq, gali-gali parit, pakat lapar belaka dah sahabat jumpalah Nabi Rasulullah, kita lapar perut dah Rasulullah. Sahabat buka baju dia, tunjuk perut sahabat tu dah ikat dengan batu dah, ada sebutir batu sahabat ikat dengan batu. Kita semua pakat lapar perut, tak makan dah Rasulullah kan. Rasulullah pun senyum dia. Rasulullah pun angkat baju dia, tunjuk musuh ketul. Rasulullah tunjuk dia punya 2 ketul batu ikat kat perut. Aku lagi lapar pada kamu kan. Lalu sahabat Nabi tanya sahabat, siapa rumah dah ada makanan? Sayyidina Jabir cakap, rumah kita mungkin ada kot. Dia pergi tengok, dia pun balik rumah tanya bini dia, sayang, ada makanan rumah? Adalah sikit, tepung dalam 1 kilo lebih kurang, anak kambing sekor. Masak. Nak ajak Rasulullah dengan beberapa orang sahabat, 2-3 orang lagi, Umar, Abu Bakar datang makan sekali. Dia pun bagi tahu Rasulullah, rumah kita ada sikit makan, tak banyak mana, mungkin cukup lah untuk 2-3 orang kan. Anak patut anak kambing. Jadi Rasulullah cakap, okey tak apa, mu cakap binimu masak, tapi jangan usik lagi lauk tu, jangan bagi ke orang, dah siap masak panggil aku. Rasulullah pun pergi, dah siap masak dah apa semua. Rasulullah pergi dekat hidangan yang dah siap tadi, Rasulullah pegang,
lauk tadi dan doakan. Lauk yang mungkin cukup satu periuk je, seekor anak kambing, boleh dicukupkan untuk keseluruhan para sahabat yang pada waktu tu. Dikhabarkan sahabat ada lebih kurang dalam 950 orang ke 1000 orang. Benda sedikit boleh jadi banyak, kan? Dia bukan bertambah ekor kambing, bertambah bakul kurma tadi, daripada 10 bakul jadi 15 bakul, jadi 20 bakul. Barakah, berkat. Apa makna berkat? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Benda sedikit boleh manfaat banyak, kan? Yang kita hidup cari adalah barakah. Gaji kita sama je, lebih kurang gaji kawan-kawan kita. Ada yang gaji 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Orang lain pun ada gaji tu juga lebih kurang. Tapi kita gaji 3,000, 4,000, 5,000, tak boleh nak masuk tabung surau setiap hari. Paling kurang hari Jumaat tak boleh nak masuk. Kawan kita dia boleh masuk setiap malam, bukan hari Jumaat, setiap malam hari surau boleh masuk. Duit dalam tabung. Boleh pergi umrah lagi, ataupun boleh pergi derma kat orang. Boleh belanja jiran belakang rumah, ibu tunggal pergi umrah. Nampak paip bocor kat masjid, kepala paip dah loose, dia boleh tukarkan pakai duit poket dia. Kita gaji 6,000, 7,000, jiran gaji 3,000, tapi tak boleh buat kebaikan dengan duit kita. Makna tak ada barakah, tak ada keberkatan, ya. Pernah satu hari Sayyidina Jabir dia nak pergi perang. Nak pergi perang, abah dia tak bagi. Tentu dia budak lagi, perang Uhud. Abah cakap tak payah pergi lah, mu budak lagi, jaga adikmu ramai ni. Alah, kita nak pergi gak mu budak tak payah, kan? Jadi dia tak pergi lah. Dengar dia cakap abah dia. Bila habis perang Uhud, dia pun tunggulah dekat tengah jalan, nak dengar, nak sambut sahabat-sahabat dengan Nabi dengan abah dia. Bila sahabat-sahabat semua balik, Nabi balik tanya, nampak abah kita tak? Abah dia Abdullah bin Amr bin Haram, kan? Nampak abah kita tak? Sahabat semua diam. Pakcik Omar, abah kita mana? Pakcik Abu Bakar, abah kita mana? Nak jumpa abah kita, dia budak lagi waktu tu. Mungkin dalam waktu usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun begitu. Belasan tahun aku, ya? Dah adik-beradik 10 orang. Mana abah kita? Senyap sahabat, tak tergamak nak cakap. Abah dia meninggal dah. Meninggal abah dia, syahid waktu tu. Dah Jabir, abah awak meninggal dah Jabir. Nangis dia, wah nangis dia. Mana jenazah abah kita? Tuhan, dia mula nak tengok abah. Sahabat tahan dia, tak boleh tengok, jangan tengok. Sebab apa tahan? Tak bagi tengok sebab muka abah dia hancur. Sahabat pun tak cam abah dia. Cam boleh kena badan dengan pakaian dia. Hancur muka abah dia, kan? Tak payah tengok. Dia tak payah orang gigi hak. Kita pun kalau orang accident hancur muka, oh naling, tak boleh nak tengok. Saya pun tak boleh, tak main darah banyak tak boleh, ya? Ada orang jenis tak boleh, kena pula hancur mayat. Ingat lagi dulu masa sekolah menengah, masuk hospital Kelang, gastrik. Kena tahan wad lama, duduk dekat ICU bawah tu, nak tunggu transfer ke wad. Ada orang accident, ya, orang mamak motor accident depan. Doktor boleh tebuk lutut di depan mata saya, duduk atas kursi. Oi, biar betul. Kita yang elok sakit perut ni jadi sakit satu badan ni, kan? Depan mata, kan? Macam-macam gitu hospital Kelang. Tak boleh, kan? Satu cakap nak tengok kau, tengok nangis dia, tengok muka abah dia, keadaan jenazah abah dia. Besok lusa Rasulullah mari jumpa dia. Ya Jabir, mu tahu tak malam tadi aku mimpi abahmu Sayyidina Abdullah.
Ya ke Rasulullah, Allahu Akbar, abah kita lagu mana? Dia sedang mengecapi nikmat di sisi Allah Ta'ala. Dalam mimpi aku tu, tahu tak Jabir, Allah Ta'ala tanya ke abahmu, ya Abdullah, engkau mati di jalan aku, engkau buat ketaatan kepada aku, malam hari ini aku nak tawarkan kepadamu, mu mintalah apa sahaja kepada aku akan makbulkan. Allah Ta'ala dia tawaran kepada Sayyidina Abdullah bapa Jabir. Lalu Sayyidina Abdullah cakap apa? Ya Allah, aku tak nak benda lain ya Allah. Aku nak mu perhidupkan aku balik atas dunia ni ya Allah, agar aku boleh syahid di jalanmu sekali lagi ya Allah. Nak bagi tahu betapa nikmat dan seronoknya apabila mati di jalanmu ya Allah. Itu permintaan abah Sayyidina Jabir. Start daripada itu, Sayyidina Jabir berazam pada diri dia, dia takkan lagi tinggal perjuangan berjihad menegakkan agama Allah Ta'ala. Dan termaktublah dia telah menyertai 19 peperangan, tak dapat sertai 2 sahaja sebab keuzuran, iaitu peperangan Badar dan peperangan Uhud. Dia juga orang yang menyaksikan mukjizat Nabi, kasih sayang Nabi kepada anak cucu dia, dan kasih sayang Nabi kepada diri dia. Dan dia orang yang mencintai Nabi. Dia pernah duduk sekali suatu hari, Sayyidina Rasulullah SAW duduk main dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Duduk bermain dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Lepas tu Jabir cakap, Rasul cakap ke Jabir, ya Jabir, insya-Allah umurmu panjang, nanti kau akan menyaksikan kecintaan aku ni Hasan dan Husain, ketua ahli ibadah di syurga Allah Ta'ala nanti. Mereka nanti akan difitnah dan dibunuh. Sayyidina Hasan, dia akan diracun oleh isteri dia sendiri, dan Sayyidina Husain, kepalanya akan berpisah daripada jasad dia. Kat Mekah tu, Makkah tu makan kepala Sayyidina Husain, ditendang daripada Karbala sana, bawa ke sini, ke Mesir. Ya? Sebab tu kalau tanya Syekh Warak ni, oh dia tak tengok main bola Liverpool ke Public Bank ke JDT lagilah. Dia tak tengok, dia keras. Cakap dia kaitkan dengan kepala Sayyidina Husain. Tak, bukan tu. Tu badan dekat Karbala sana. Engkau juga akan sempat bertemu dengan cicit aku Ali, yang dikenali sebagai Zainal Abidin, dan gelaran dia yang lain As-Sajjad. Zainal Abidin sebaik-baik ahli ibadah, Zain sebaik-baik, Abidin ahli ibadah. Gelaran dia juga As-Sajjad sebab banyak sujud. Bukan sajad hak tu Australia tu, hak tu sajad. Tapi sajad tu pun mungkin abah dia bubuh nama dia sajad sebab nak anak dia banyak sujud. Moga-moga Allah Ta'ala beri perubahan kepada kita dan mak dia semuanya. Pintu taubat tak tertutup lagi, hidup lagi ya. Jangan dicaci, dikeji batang tubuh orang, takut-takut ada pula daripada zuriat kita yang sebegitu, wal-iyazubillah. Kita boleh doakan je dia. Okey. Kau juga akan sempat dengan cicit aku Ali, dan umurmu panjang wahai Jabir. Engkau sempat juga akan bertemu dengan anak kepada cicit aku, iaitu Muhammad, yang diberi julukan dengan Al-Bakir, Muhammad Bagir, Muhammad Al-Bakir. Idza laqaitah, jika engkau bertemu dengan Muhammad ini, Muhammad Al-Bakir ni wahai Jabir, fasallim alaih, sampaikan salam kerinduan aku kepada Muhammad. Memang benar sabdaan Nabi, memang betul panjang umur Sayyidina Jabir, sempat melihat zaman fitrah Sayyidina Hasan dan Husain, dan sempat bertemu dengan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi, anak kepada Sayyidina Husain, dan sempat bertemu dengan Muhammad Al-Bagir, anak Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain. Satu hari Sayyidina Nabi duduk nampak budak main kat luar tu. Ai lain macam budak ni, dia tengok dari berjauh. Ada attraction tersendiri budak.
cahaya dia lain macam ni. Dia pun pergi kat budak, ya ta'ala walad, mai sini budak, mai sini. Namamu siapa wahai budak kecil? Ismak man. Nama kita Muhammad pun cik. Muhammad man. Muhammad bin Ali. Ali bin man. Ali bin Husain. Husain bin Ali. Husain bin Ali bin Fatimah Zahra binti Rasulullah. Ya saya. Nangis Sayyidina Jabir, nangis sedih dia. Dia dapat jumpa cicit Nabi dan teringat sabda Nabi kepada dia. Nabi bagi tahu kepada dia, wahai Muhammad, aku ni sahabat tok kamu, bahawa Rasulullah tok kamu dulu ada pesan kepada aku, dia salam kerinduan kepada engkau wahai Muhammad. Ya kau pakcik, Allah, nangis Sayyidina Muhammad Al-Bagir tadi bila dengar salam daripada tok dia yang dibawa oleh Sayyidina Jabir. Diriwayatkan selepas 2-3 hari pertemuan itu, Sayyidina Jabir bin Abdullah meninggal, wafat. Okey, kita terus kepada hadis. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi, aku diberi anugerah oleh Allah Ta'ala 5 perkara. Yang 5 perkara ini sama sekali tidak pernah diberi oleh Allah Ta'ala kepada para nabi-nabi yang terdahulu sebelumku. Ulama mensyarahkan hadis ni. Pendapat pertama, ulama kata apa yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah yang dimaksudkan secara zahir. Ulama cakap apa yang tertulis pada hadis itu, itulah maksud dia. Memang 5 perkara ini tidak ada pada nabi-nabi yang terdahulu. Pendapat yang kedua dan pendapat kedua ini merupakan pendapat yang paling kuat. Ulama cakap apa? Doa bukan tu maksud hadis ni. Maksud hadis ini Nabi bagi tahu 5 perkara ni yang diberi Allah Ta'ala tak ada pada nabi-nabi terdahulu. Membawa erti apa? 5 perkara ini ada juga pada nabi-nabi yang terdahulu, tetapi tidak berhimpun 5 perkara ini pada satu batang tubuh. Mungkin perkara yang pertama ada pada Nabi A, mungkin perkara yang kedua ada pada Nabi B, mungkin perkara yang ketiga ada pada Nabi F. Tetapi 5 perkara ini mustahil akan berhimpun pada satu batang tubuh, melainkan pada batang tubuh yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat kedua inilah pendapat yang paling kuat. Boleh pakai belaka semua, tak boleh, tak ada masalah, jangan dok balah. Yang patut balah 5 batang tubuh, 5 perkara ni tak dok pada kita. Siapa cakap ada 5 keajaiban ni, maka pelawak. Okey, yang pertama kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku diberi bantuan oleh Allah Ta'ala dengan perasaan takut musuh-musuh aku ni kepada aku. Sebulan awal takut. Musuh-musuh aku ni Allah Ta'ala campak perasaan takut kepada dia kalau dia nak memusuhi aku. Bila start takut? Sebulan awal dah. Dalam riwayat yang lain, masirata syahrain, dalam perjalanan 2 bulan awal takut dah. Goyang dengan nama Nabi. Nak perang dengan Muhammad ke? Goyang, getar telur. Takutnya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Standard lah ustaz. Orang lain pun kalau nak pergi berperang, nak pergi bergaduh ke, mesti takut juga dengan musuh dia. Dah, orang lain bukan takut dengan musuh orang lain, takut dengan kumpulan tu. Ini takut dengan individu. Imam Bukhari dia bubuh tajuk khusus dalam kitab dia Sahih Bukhari tentang cerita ni, hadis ni, nusirtu birru'bi. Imam Bukhari dia buat cerita apa? Dia buat mari cerita apa? Sewaktu kisah nak dakwah Nabi kepada Hirakil. Kenal Hirakil? Orang kita panggil Hercules. Nabi dia dakwah juga pada Hercules. Ketua kerajaan Rom pada waktu tu.
Kuasa yang terbesar di Rom, dia Hercules. Sekarang tak ada lah cerita Hercules. Dulu masa zaman budak-budak cuti sekolah, TV3 dia tayangkan Hercules kat TV. Kan? Dia kena ikat kat tiang, dia tarik habis roboh tiang. Sampai kan Mak Saleh percaya ini manusia daripada langit ni, Hercules ni. Nak bagi tahu hebat tak hebat Hercules. Nabi hantar sahabat pergi dakwah kepada Hercules. Sahabat tu dah pergi, sahabat balik. Selepas pada sahabat balik, geng diplomatik daripada kafir Quraisy datang jumpa Hercules, diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan datang contohnya nak hentam baliklah diplomatik daripada Nabi. Kan? Jangan nak cakap Hercules tak yalah percaya. Kan? Jadi Abu Sufyan datang. Jadi Hercules tanya, mu Abu Sufyan daripada mana? Kita daripada Mekah. Baru datang 2-3 hari lepas, baru balik. Ada kawan-kawanmu rasanya. Dia datang nak dakwah aku kepada agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mu kenal? Apa tak kenal? Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad pun mau ke saudara mara, kaum kerabat juga. Kan? Gila kau Abu Sufyan. Kenapa? Diorang bagi aku surat. Aku pun buka surat tu. Aku baca surat tu. Bila aku baca sahaja ada perkataan min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, getar tubuh badan aku, menggigil jiwa aku. Aku tak ada pernah perasaan takut kepada seseorang, melainkan dengan nama saya baca surat tu ada perkataan Muhammad, habis goyang. Aku tak pernah takut. Tiba baca saja Muhammad, nama Muhammad baru, aku dah takut dah. Lain macam Muhammad. Hercules pun dia goyang dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Standard ustaz? Tak standard. Mana ada standard? Putri Balqis pun dulu takut juga dengan Nabi Sulaiman. Putri Balqis, dia bukan takut, kata ulama, dia bukan takut dengan Nabi Sulaiman, tapi dia takut dengan kerajaan Nabi Sulaiman, tentera Nabi Sulaiman. Sebab tentera Nabi Sulaiman bukan cap chicken punya orang. Bapak jin, segala jin tentera dia. Air, angin, tentera dia. Sebab tu Putri Balqis, kerajaan yang besar pun takut kepada tentera, kepada kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Itulah yang dikatakan ulama, nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku diberi perasaan, diberi bantuan oleh Allah Ta'ala, yang mana musuh-musuh aku ni takut kepada aku sebulan awal. Siapa yang takut? Musuh Nabi ya. Bukan semua kafir Quraisy takut. Orang kafir takut dengan Nabi? Tak. Kalau semua orang kafir takut dengan Nabi, tak masuk Islam ada orang. Kafir yang memusuhi Nabi takut kepada Nabi. Yang ada niat nak khianat dengan Nabi, dia takut kepada Nabi. Yang kedua, waju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Kata Nabi, dijadikan untukku dunia ini, muka bumi ini, sebagai masjidan, tempat sujud, wa tahuran, dan dijadikan kepada aku juga muka bumi ini suci. Fa ayyuma rajulin min ummati, mana-mana umatku kalau nak solat, solatlah kat mana sekalipun, sebab muka bumi aku ni suci untukku. Datang waktu solat, kita nak solat kat mana-mana saja boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ada kat tengah highway ni, tayar pula bocor, nak tunggu propel orang highway datang, lambat lagi. Tahan kereta tak berhenti-berhenti nak tolong kita. Abang boleh kita solat kat tepi ni? Boleh, dalam sikit lah, jangan tengah highway. Solat kat tengah jalan, sah tak? Sah. Selagi mana cukup syarat sah solatnya, kan? Biarpun dekat tengah, kat atas rumput,
Umat terdahulu tak boleh solat kat mana-mana, dia ada tempat dia sendiri. Ma'bad dipanggil. Kat situ-situ je dia boleh solat. Contoh kapet merah ni tempat solat, tempat ibadah. Kat sini luar sakit kat tile tu tak boleh. Tak sah dah ibadah dia. Dekat ruang sahaja yang diberi, ruang yang diberi, itu sahaja yang boleh. Jumaat sampai keluar jalan? Tak. Kalaulah tarawih kita, Jumaat kita sampai ke tengah jalan, kita umat Muhammad, sah tak sah? Biar pun sampai ke tengah jalan sana, jemaah kat belakang pun tak nampak, imam kat depan, suara imam pun tak dengar, sah. Sagi mana dia nampak jemaah imam depan dia, makmum depan dia semua. Terus ke azan? Azan. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar.
Okey, apa? Kat mana-mana saja kita boleh solat. Wa tahuran, dan suci. Dengan suci. Nak bagi tahu tanah debu untuk kita umat Nabi Muhammad ni suci. Yang dimaksudkannya di sini kata ulama adalah tayamum. Kita dibolehkan untuk tayamum. Tayamum salah satu masuk daripada alat untuk kita mengangkat hadas. Yang mana tayamum ni tak pernah dikenali. Orang umat-umat tu tak kenal pun. Nabi tu tak kenal pun tayamum ni. Tahuran, suci. Special tak special kita daripada umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad kita ni special sangat-sangat daripada umat yang terdahulu. Nak taubat senang ke? Kat mana-mana kita taubat. Astaghfirullah, zikir. Minta ampun pada Allah. Allah Ta'ala terima taubat. Umat terdahulu nak taubat. Umat terdahulu taubat macam mana? Abang Razak, umat terdahulu taubat macam mana Abang Razak? Bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Faqtulu, kena bunuh diri. Kalau baju terkena najis, kita boleh cuci macam tu, ambil air cuci kenakan air. Baju terkena tai kucing, tai cicak, basuh sehingga hilang bau, warna dan rasa. Umat terdahulu kena buat apa bila terkena najis? Kena buat apa Razak? Gunting, kena buang. Beza kehebatan dan keagungan kita sebagai umat Nabi Muhammad kerana mengikut Nabi yang agung dan menjadi pengikut kepada Nabi yang agung. Sebab tu kat luar-luar sana, kalau yang baju koyak tu, umat syariat dulu tu dia ikut. Dia terkena najis, dia gunting seluar dia. Elok dah jin tu comel dah, pergi koyakkan juga. Dia terkena najis tu, umat Nabi Musa semua tu, kan? Allah sangka baiknya kat situ lah. Dan yang ketiga, wa uhillat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan kepadaku umat-umatku ghanimah. Ghanaim plural bagi ghanimah. Singular dia ghanimah, jamak dia, plural dia ghanaim. Dihalalkan ghanimah untukku dan umatku, yang mana tak pernah sama sekali dihalalkan kepada umat-umat terdahulu. Ghanimah apa ghanimah ni? Harta rampasan perang. Orang dulu perang dia bawa semua perkakah dia. Hak ada unta bawa unta, hak ada bini bawa bini, hak ada gundi bawa gundi, hak ada duit bawa duit, hak ada emas bawa emas. Dah mana yang menang, dia boleh ambil harta rampasan. Untuk umat Nabi Muhammad, umat terdahulu tak boleh ambil sekeping habuk pun, tak boleh. Nabi ceritakan kisah ni dengan sahabat dia. Pernah dengar Nabi yang boleh tahan matahari? Tahu? Okay. Siapa nama dia? Abang Razak? Nabi yang boleh tahan matahari. Jangan sebut ayah Pin. Nabi Yusha' bin Nun. Pernah dengar? Nabi Yusha' bin Nun bin Ibrahim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, cicit Nabi Ibrahim. Yusha' bin Nun bin Ibrahim, bukan Ibrahim, Ibrahim. Dia ni asalnya followers Nabi Musa dan Nabi Harun. Selepas kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun, lebih kurang 20-30 tahun selepasnya itu, Allah Ta'ala lantik Nabi Yusha' bin Nun ni sebagai Nabi. Satu hari
Diperintahkan Nabi Yusha untuk berperang. Maka Nabi Yusha buat announcement perang. Semua umatku, rakyatku, followers aku kena join perang, kecuali 3 orang. Pertama, yang tak boleh join perang, yang pengantin baru. Kedua, yang tengah bina rumah. Yang ketiga, yang tengah tunggu binatang dia nak beranak. Kenapa aku tak nak peperangan aku ni jadi kalah dengan sebab 3 ni? Sebab pengantin baru duk mikir bininya. Orang yang nak buat rumah risau dengan rumah dia tak siap lagi. Orang yang tengah nak lembu kambing dia nak beranak, dia risau dengan keselamatan binatang ternakan dia. Sebab dia tak boleh nak fokus perang, kalah. Aku tak nak. Jadi yang tak ada 3 ni diwajibkan perang. Perang lah. Berlanjutan beberapa hari sehinggalah satu hari ni, iaitu hari Jumaat, lebih tepat lagi selepas asar. Hai, nak asar dah ni, tak menang lagi, tak settle lagi perang. Dia cakap, Nabi Yusha cakap tak boleh jadi. Besok dah hari Sabtu, sekejap lagi bila tenggelam matahari hari Sabtu. Hari Sabtu kita tak boleh perang, hari suci kita. Dia syariat yang terdahulu Nabi Musa. Kita suci hari Jumaat, dia hari Sabtu. Nanti berdosa kita, tak boleh tak menang lagi ni. Lalu pun dia pun pergi ke tengah-tengah, dia cakap dengan matahari, tengah padang dia cakap, ya Syams, enti ma'murah wa ana ma'mur. Engkau tugas engkau ikut perintah Allah, tugas aku pun ikut perintah Allah, nak makmurkan muka bumi Allah ni. Dia pun doa apa? Allahumma ihbis alaiha, Allahumma isbisha alaina. Ya Allah, berhentikan matahari ni untuk kami. Dia tak nak bagi tenggelam matahari, nak biar oleh perang. Matahari stop. Berlanjutan perang sehinggalah Allah Ta'ala fatah Allah alaih, Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tim Nabi Yusha bin Nun. Bila dah menang, Nabi Yusha cakap apa? Macam biasalah, harta perang semua ghanimah ni letak kat tengah padang. Kumpulkan semua, yang ada dalam poket pun buat keluar juga dekat tengah perang. Tak boleh seorang pun ambil. Dah bawa tengah padang ni buat apa? Tunggu api daripada langit. Api dari langit datang sambar. Kalau hilang, jihad mereka, amal ibadah mereka diterima Allah. Kalau tak hilang, tidak diterima Allah. Lalu semua dah letak dah, okey, semua tak ada apa-apa balance kat poket, semua tak ada. Okey, letak, tunggu api dari langit. Api daripada langit pun datang sambar. Bila sambar, tak hilang harta tu. Sudah ada yang buat spoil. Allah pun bagi wahyu kepada Nabi Yusha bahawa umat dia ada yang buat spoil. Jadi Nabi Yusha cakap, ada siapa yang buat taik dak kat sini, yang buat pelecek, siapa yang ada ambil harta, tak ada seorang pun mengaku. Okey, tak apalah, kalau gitu gak semua beratur lurus, salam aku. Semua kena pakat salam Nabi Yusha bin Nun. Siapa yang salam dan melekat tangan dia dengan Nabi Yusha, tak boleh lepas, maka dialah kaki rembat buat spoil. Salam-salam Nabi Yusha, 3 orang sangkut. Maka dia pun mengaku dialah yang rembatnya, tak pulangkan harta ghanimah. Dia rembat apa? Rembat emas sebesar kepala kerbau. Dia nak tak bijak buat ni. Nabi Yusha suruh letak balik emas tadi dekat harta longgokan. Harta ghanimah tadi. Bila dah semua dah letak balik, datanglah api daripada langit, sambar ghanimah, harta rampasan perang itu hilang. Barulah diterima oleh Allah Ta'ala. Hadis ni Nabi sedang borak dengan sahabat, ceritakan balik. Lepas tu sahabat tanya, dah bagaimana dengan kami? Nabi sebut, wa uhillat li wa li ummati, dihalalkan ghanimah untuk aku dan umat-umatku. Ghanimah ni dia tak boleh suka hati ambil. Aku ketua perang, aku ambil lebih sikit, tak boleh. Ada aturannya daripada agama, daripada Allah. Ghanimah kena pecah kepada 5 bahagian. 4 bahagian bagi kepada yang hadir peperangan, tentera jihad. 1 bahagian dipecah lagi kepada 5.
Pertama kepada Nabi dan ahli keluarga, kedua kepada fakir, ketiga kepada miskin, keempat kepada orang musafir, yang kelima kepada Baitul Mal. Itu pecahan harta ghanimah. Dan yang seterusnya, yang keempat, diberi kepada aku syafaat. Semua orang boleh bagi syafaat. Sahabat kita yang baik pun boleh bagi syafaat. Anak yang kita didik jadi orang baik, orang soleh pun boleh bagi syafaat kepada kita. Anak kita bagi ngaji pondok, bagi ngaji madrasah, hafal Quran, boleh bagi syafaat kepada kita. Ibu bapa kita boleh bagi syafaat kepada kita. Orang yang mati syahid boleh bagi syafaat. Nabi lain pun boleh bagi syafaat. Tapi syafaat yang dimasukkan di sini, kata ulama, yang syafaat yang terbesar sekali kepada Nabi. Nabi itu a'zamu syafa'ah, sebesar-besar syafaat Nabi. Apakah syafaat Nabi yang terbesar sekali? Iaitu syafaat yang dipanggil sebagai mempercepatkan pembukaan mahkamah Allah. Itu syafaat terbesar Nabi. Yang kita dengar ustaz-ustaz cerita, ceramah, yang kita pergi, kita baca hadis, kita pergi ke nabi-nabi semua, minta kepada pada nabi-nabi untuk buka mahkamah Allah. Nabi lain pun cakap nafsi sendiri, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad cakap ana laha, aku untuk syafaat. Minta apa tu? Minta Allah Taala percepatkan pembukaan hari hisab pada waktu padang mahsyar tu. Jangan buat main. Nak nunggu buka mahkamah Allah Ta'ala, serabut kepala. Dengan lantainya bertembaga atas matahari, yang berenangan darah sendiri, air peluh sendiri. Yang cari pula kawan dia nak baik minta maaf sebab dulu pernah fitnah, pernah zalim, pernah orang buat dengan orang ni. Padahal orang tu duduk sebelah, tak jumpa. Jangan buat main. Nak tunggu buka mahkamah Allah, serabut. Tak payah tunggu mahkamah, tunggu rizak. Swab test pun dah serabut dah. Cocok hidung tu nak tunggu rizak. Positif ke negatif, risaulah kita. Kalau boleh nak rizak hari ni, tak boleh. Encik datang dah pukul 3 dah. Petang nanti bawa kita hantar lab. Kalau pakcik datang 9 pagi tadi, tak apa, kita boleh bagi rizak petang. Kau boleh nak segera rizak tu positif ke tak? Cocok hidung tu. Dah serabut dah tunggu. Apatah lagi tunggu mahkamah Allah Ta'ala buka. Sehingga kan ada pada waktu tu orang berdoa, ya Allah, rahmati kami dengan masukkan dalam neraka. Tak payah cara dah, ya Allah, aku sendiri, aku banyak dosa masuk neraka tu, tak sanggup nak nanti padang mahsyar. Minta Nabi pun minta pada Allah Ta'ala. Nabi sujud kepada Allah Ta'ala, Nabi muji Allah Ta'ala. Yang mana pujian Nabi pada waktu tu kepada Allah, Nabi pun tak tahu apa jenis pujian. Allah Ta'ala tak ilhamkan lagi pada waktu ni. Waktu Nabi cerita hadis ni lah, pujian Nabi kepada Allah Ta'ala tu nanti di akhirat sana Allah Ta'ala baru bagi ilham apa jenis bentuk pujian aku kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun cakap, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'tah wasfa'tu syafaatkan siapa yang mu nak syafaatkan. Jadi syafaat Nabi banyak. Nabi boleh bagi syafaat kepada orang yang dah masuk syurga, nak grade level, nak upgrade dia punya level syurga dia, daripada bawah nak naik tingkat atas sikit, ataupun nak tingkat paling atas. Nabi boleh buat benda so chicken bagi Nabi boleh buat. Nabi boleh. Yang tengah beratur tunggu nak masuk neraka, Nabi boleh masukkan dia dalam syurga. Yang dah masuk neraka pun Nabi boleh angkat masuk dalam syurga. Banyak syafaat Nabi. Maka beruntunglah kita, orang yang sayang pada Nabi dan ikut perintah Nabi, mendukung dakwah dan perjuangan Nabi. Yang Nabi menjadi role model kehidupan kita. Siapa yang tak dapat syafaat? Siapa yang tak nak? Siapa yang tak dapat syafaat? Orang yang dengar nama aku dia tak berselawat kepada aku. Siapa yang nak syafaat Nabi pasti dapat syafaat Nabi. Itu yang dipanggil maqam mahmudah. Tadi kita baca doa,
Lepas tu bila azan, Allahumma rabbaha, lepas tu dia cakap apa? Maqam mahmudah. Itu yang dimaksudkan Nabi. Nabi pembuka mahkamah Allah Ta'ala tu, itu yang dipanggil maqam mahmudah, maqam mahmud, kan, pada Nabi. Dan yang terakhir, iaitu Nabi-Nabi terdahulu diutuskan untuk kaum dia sahaja, dan aku untuk seluruh manusia alam jagat raya. Itu Nabi kita. Kaum dulu, Nabi terdahulu mungkin kaum dia saja, kaum Ad, kaum Thamud. Nabi kita dah bukan untuk kafir, untuk kaum Quraisy je dekat Mekah Madinah dah. Daripada utara sampai selatan muka bumi ni, timur, semua penjuru muka ni agama Nabi, dakwah Nabi untuk kita kesemuanya. Kata ulama, bukan sahaja di kalangan manusia, bahkan di kalangan para malaikat dan para jin. Itu yang dimaksudkan. Wa bu'istu linnasi ajma'in. Bahkan bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia sahaja yang merasai rahmah Nabi, kebangkitan Nabi. Yang bukan manusia pun merasai rahmahnya Nabi. Nabi pembawa bendera rahmah Allah Ta'ala, kasih dan sayang Allah Ta'ala. Semua akan merasai kenabian Nabi kita Muhammad. Binatang merasai kenabian Nabi Muhammad. Unta boleh repot dekat Nabi. Kijang boleh ngadu masalah kat Nabi. Minta Nabi jadi gerento lagi, nak pergi nyusukan anak kijang. Dia kena perangkap. Badui hantar perangkap, pasang perangkap, dia kena perangkap. Dah waktu lunch hour, anak kat rumah nangis nak ngopek. Dia pun nak keluar tak lepas Nabi. Lalu dia minta lepaskan. Nabi cakap, bukan aku punya, orang punya. Nabi pun panggil lah, cari owner perangkap ni lah, orang Badui. Nabi minta izinkan lepaskan. Nak orang Badui cakap tak boleh, dah aku jadi grantor. Dia lepaskan daripada perangkap. Joget kijang tadi, dia pergi nyusukan anak dia. Balik nyusu, dia patah balik kepada perangkap tadi, kepada Badui tadi. Berkat Nabi tadi, Badui tadi lepaskan kijang tadi. Unta boleh ngadu masalah ke Nabi. Binatang pun merasai kenabian utusan Allah Ta'ala. Bukan saja binatang, tumbuhan pun merasai kenabian Nabi kita. Lepas tamar menangis, Nabi tak pegang dia. Nabi ada cokmah baru, Nabi tak pegang dia. Waktu time baca khutbah, nangis dia. Nabi pun pergi kat dia, apa pun nangis. Dah aku risau, engkau lupakan aku sekarang ni ya Rasulullah. Aku risau pada hari nanti, aku mengharapkan engkau di padang mahsyar, engkau juga melupakan aku. Bukan mukallaf untuk kijang pelepah ni, bukan mukallaf, tak disoal, tak ada akal. Tapi dia merasai kenabian kita, Nabi kita. Rugi kita yang ada akal tak merasai kenabian Nabi Muhammad. Bukan sahaja tumbuhan, bumi, tanah, batu pun merasai kenabian, merasai rahmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia kecil lagi, batu-batu bagi salam kat dia. Pergi jalan mana ada orang bagi salam, rupanya batu bagi salam kat dia. Satu hari Nabi naik Bukit Uhud, bergegar Bukit Uhud. Sebab apa? Bukit Uhud tak cahaya nak. Biar betul, dia takjub sungguh, excited. Nabi dengan Abu Bakar duk panjat badan aku ni, sehingga dia tak tertanggung keseronokan dia, bergegar. Sampai Nabi cakap, "Wahai Uhud, diamlah, mu tahu tak belakangmu siapa ni? Aku dengan sahabat aku." Kan? Diam bawa Uhud. Kan? Lepas Nabi cakap gitu juga, sampai Nabi tawar kepada mereka kesemuanya, ini syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung Uhud nanti ada dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi semua merasai kebangkitan Nabi Muhammad. Maka beruntunglah kita yang dilahirkan dalam agama Islam. Maka kita pegang gigit sungguh ajaran Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita mati. Dan kita jagalah amanah ini, kalimat yang berharga ini, dan kita jaga sungguh-sungguh sehinggalah anak dan zuriat-zuriat kita
tidak terlepas daripada ajaran ini. Biarkan kesemuanya mati dalam akidah la ilaha illallah dan ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa-apa setiap malam yang kita kumpul dengan pelbagai latar belakang ustaz, dengan pelbagai latar belakang majlis ilmu, tak kira apa nama sekalipun, tujuan tak lain tak bukan kita mencari keredaan Allah, mencari keredaan Nabi Muhammad. Biarlah Allah dan Nabi mengaku dakwaan kita, yang mana kita mendakwa kita adalah umat Allah, kita adalah hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Biarlah statement kita ini diperakui oleh Allah dan Nabi Muhammad, dan moga-moga kita semuanya mati dan dibangkitkan dengan kalimah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa nak tanya? Okey, tak ada apa-apa lagi dah. Jadi teruskanlah dengan majlis ilmu, belajar dalam masa yang sama. Kita dengar macam-macam ilmu, jenis ilmu. Tujuannya tak bukan untuk menambahkan kefahaman dan kecintaan kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Perbanyakkan selawat pada Nabi untuk diri saya dan kita semua. Bulan kalau yang tak bermula, jadikan Rabiul Awal sebagai permulaan untuk terus berselawat. Moga-moga Nabi jadi idola dan kecintaan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi samin alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami ya Allah dengan cahaya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama, cahaya para wali-walimu, orang-orang soleh, orang syahid jalanmu, orang yang berjihad di jalanmu ya Allah. Terangilah hati-hati kami kesemuanya dengan cahaya mereka. Berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami, anak beranak kami. Berkatilah pekerjaan kami, perniagaan kami, perusahaan kami dan pendapatan kami, dan berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur para alim ulama, tok-tok guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami dan kedua ibu bapa kami. Sehatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat. Matikan mereka, matikan kami dan seluruh muslimin muslimat ya Allah dengan kematian yang baik. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari kerana sangat mencintai para alim ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah.